الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya pada malam ni, tuan-tuan. Malam pada hari di mana pada malam ni tuan-tuan jalan jam, tak tahu nak abang berjalan jam malam ni. Kita tahu sebab apa? Sebab esok cuti, tuan-tuan, dan kita nak sambut merdeka. Nak sambut merdeka kita, tuan-tuan, di Pulau Pinang dan seluruh Malaysia, insya-Allah pada hari esok. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tapi tuan-tuan cari pasal malam ni, tuan-tuan tak pergi sambut merdeka, tuan-tuan duduk dalam masjid. Apa lah tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan malam ni, tuan-tuan nak rugi ke nak untung saya tak tahu. Tuan-tuan tunggulah malam ni. Tuan-tuan nak sambut merdeka kat mana? Orang lain semua pakat pergi duduk kat Queens Bay malam ni, semua pakat pergi ke bawah jambatan kedua, semua orang pakat pergi ke Padang Kota, tuan-tuan. Kami nak balik rumah pun saya tak tahu nak sampai pukul berapa. Tapi tuan-tuan boleh main duduk dalam masjid pada malam ni, nak main sambut apa? Cerita pasal jangan duduk ranjau pula dah. Tuan-tuan, siapa ranjau siapa? Tak tahu malam ni. Tuan-tuan ranjau kami ke? Kami ranjau tuan-tuan ke? Kita tengok pada malam ni, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada timbalan pengurusi masjid, Abang Razif kita, dan seluruh warga Masjid Al-Huda, kepada pengurusi masjid, barisan jawatan kuasa, para pegawai-pegawai masjid, para jemaah dirahmati Allah sekalian, dan tak dilupakan kepada dua orang sahabat saya, kekanda saya yang duduk sebelah kanan ni. Sekali saya cerita nama dia siapa. Nombor dua ni sebelah kiri saya ni, tuan-tuan, dia adinda saya lah, sebab kami beza bulan lah, tuan-tuan. InsyaAllah pada malam ni, tuan-tuan, duduk dalam Masjid Al-Huda. Saya minta tuan-tuan sama-sama kita niat i'tikaf dulu. Yang keduanya, tuan-tuan, niat hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan dapat darjat fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, maka dia duduk berada di jalan Allah sampai dia balik pergi ke rumah dia saat lagi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni, forum pada malam ni, tuan-tuan, adalah, kita tengok sekali lagi. Sebelum tu saya nak terang tuan-tuan dulu siapa duduk belah kanan saya. Belah kanan saya ni, senyum sikit Ustaz. Tuan-tuan tahu siapa dia ni? Inilah Mamu Penang. Tapi malam ni, tuan-tuan, kita tak panggil Mamu, sebab saya nak mencerita tuan-tuan apa beza Mamu dengan Nana. Nana nampak muda, kalau Mamu kami tua. Jadi tuan-tuan, kami minta pada semua masjid jangan panggil dah tiga mamu, tak mau, sebab kami makin muda. Jadi kita nak semua digelar dengan Nana. Tuan-tuan, Nana adalah satu istilah yang diguna pakai untuk pangkat abang. Kalau orang Pulau Pinang bagi peranakan, isteri akan panggil kat suami dia Nana. Jadi saya ni bab Melayu, jadi isteri tak panggil Nana, dia panggil abang. Kalau Ustaz macam mana, Ustaz? Nah, sebelah kanan saya adalah Maulana Anwar bin Ibrahim, PMX yang ke sebelah, tuan-tuan. Jadi Ustaz Maulana akan bersama kita pada malam ini untuk forum, tuan-tuan. Inilah Nana yang pertama. Nana yang kedua di sebelah kiri saya, janggut siapa panjang? Dia panjang lagi. Janggut ni lagi panjang, tuan-tuan. Inilah Al-Fadil Ustaz Aslam bin Abdul Syukur. Ini Ustaz Aslam Syukur yang kita hadirkan pada malam ini, tuan-tuan, sebagai Nana yang kedua. Saya abang. Untuk panggil Nana saya balik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, orang Sungai Ra sudah buat muka teruk sangat, sudah buat muka ketat, terrelax malam ni. Nak merdeka kan? Tajuk malam ni best. Tajuk malam ni jangan duk ranjau.
untuk menerangkan berkaitan dengan istilah ranjau. Tuan-tuan semua duk dengar hari-hari orang cakap kan, jangan duk ranjau, hang ranjau kat aku ranjau kat hang, hang lah kaki ranjau, ranjau dan ranjau dan ranjau. Tuan-tuan, bahasa dalam baku atau bahasa istilah dalam bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka adalah ranjau. Oleh kerana kita ni orang Pulau Pinang, dia jadi GHAN, jadi ranjau, GHRAN, ranjau. Tuan-tuan, oleh sebab itu malam ni nak menerangkan apakah istilah ranjau ini, apakah maksud ranjau ini. Tuan-tuan, saya bagi nana yang paling sempoi sekali lah Ustaz Maulana Anwar untuk menerangkan. Ustaz betul piau Penang kamu Melayu kan, betul tak? Okay, saya nak Ustaz terang. Ustaz, kamu Melayu ni kita tahu pure punya bahasa yang memang tak diubah dah. Jadi insya-Allah Ustaz, malam ni saya nak minta Ustaz terang kat orang Sungai Ara malam ni di Masjid Al-Huda, apa tu maksud ranjau Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf. Hari ini duduk tengah jadi moderator, keadaan agak selamat, masya-Allah. Pertama kepada timbalan pengurusi AJK Masjid yang telah berusaha untuk menjalankan majlis seumpama ni, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala. Pertama, tajuk ni memang satu tajuk yang gempak. Memang saya pun mula-mula pening juga nak macam mana nak cerita ranjau ni kan. Sebab saya ni kira kategori old school. Ustaz Yusuf, Ustaz Syukar, Ustaz Aslam kan, yang pun ni semua orang agak muda lagi lah. Ranjau ni, mula ni kita betul ingat, ranjau ni istilah bahasa Penang ya. Tapi bila kita teliti tengok dalam kamus, sebenarnya ranjau ni ada makna dia. Yang tu yang dahsyat dia tu. Dalam kamus Dewan Bahasa, mula Ustaz Rizwadi hantar kat saya tengok betul ke Ustaz hantar ni kan. Tengok dalam kamus Dewan, memang ranjau ni ada makna dia. Ada 3 makna. Makna yang ketiga ni, ranjau bermakna sesuatu yang dibuat untuk mencelakakan orang, tipu daya, tipu muslihat yang tersembunyi. Jadi memang betul lah kita duk pakai tu. Ranjau ni bermakna tipu lah. Tipu yang kategori dia muslihat. Dia tak terus terang. Tipu ni tipu yang kita kata bersalut coklat. Kalau dia cerita satu benda tu macam real. Satu orang aku duk main tadi, dia jatuh motor, Allahu Akbar, jatuh terseret, kepala dia terheret, jatuh masuk dalam parit, terperosok dalam parit. Kan dahsyat dia dengar. Hang tengok lah? Tak, mereka beritahu sikit kau punya penat, ganggu kita punya emosi tu. Kita pun dah kerut day dah semua, tak tahu. Tak, hang tengok tak? Tak, aku dengar mereka dah beritahu. Tapi cara dia cerita tu macam betul. Yang ni lah ranjau. Ranjau ni, sekali lagi kita sebut sikit berkaitan apa dia ni, berkaitan ranjau. Istilah-istilah Pulau Pinang, contoh dia ranjau. Cerai kita duk guna kan. Ustaz Syarul cukup suka kan, tak mengaji cerai. Cerai ni dalam bahasa kamus Dewan pun ada makna, cuma hilang ai. Dalam kamus Dewan dia ada cerah, bermakna cair. Te ni cerah, makna te ni cayang.
Tapi kalau kita sebut cerah, dia bunyi macam pelik lah kan. Ya, orang Pulau Pinang dia memang mahir tam'ain. Habbar main kan. Beza dengan utara sikit, beza dengan belah Alostar, dia punya ain lebih dahsyat sikit. Saya mengaji baling dulu, Pondok Lanai. Sebelum mengaji di luar, mengaji di Pondok Lanai. Masa tu A kan, minum A kan. Lepas tu bila pi Alostar kan, awak tak habar, hang ni mai lambat, terketak-ketak. Oh dia tengok lagi dahsyat pada Penang ni kan. Ceroy, macam itulah ceroy. Ceroy ni bahasa, kita kata bahasa pinjaman. Sayang. Asal dia ceroy ni, kalau ceroy, apa dia punya cerita? Masuk parit lah cerita. Kita kalau orang Pulau Pinang ni, kalau ceroy memang jam. Kedai tu kalau dia buat macam mana pun bagus, kalau dia mai ceroy, kita ni kata out of list lah. Sekali dan selamanya. Makna teh yang ceroy ni teh yang teruk. Orang yang ceroy ni adalah kata pinjaman yang digunakan orang yang manfaat dia kurang ataupun tak ada apa. Macam mana fungsi teh ceroy tu tak menepati selera orang, begitulah manusia yang ceroy ni memang benefit dia kurang. Dia kena cerang falsafah dah. Kan? Di sebalik istilah-istilah penggunaan kita. Begitu juga antara kalimah yang kita selalu guna, sempoi. Sempoi ni memang tak ada lah. Sempoi ni bagus, special kan. Begitu juga dengan kalimah, satu kalimah saya tak sampai ni nak sebut, tapi tengok dalam kamus Dewan ada. Contoh dia musibah. Kan? Kalau dia mai ke Penang, masa temperature dia naik, setan tengah duduk cucuk, H tu dia tukar jadi T. Yang faham tak faham tak apalah. Saya tak boleh nak keluar. Saya duduk latih tadi nak keluar, tapi dah lepas zaman tu saya tak boleh nak keluar. Dia kalau mula masa tengah duduk ada dalam masjid, yang ni memang betul-betul musibah. Dia keluar masjid, temperature je naik, musi dia tarik kalau. Memang kan. Itu masa dia punya temperature dah naik, dah lebih pada 360 dah. Dia nanti keluar musim. Itulah kalimah itulah pun ada makna dalam kamus Dewan. Apa makna dia? Bencana, celaka, malapetaka. Makna istilah yang kita gunakan dia ada. Tapi pada hari ini yang kita nak bincang, bila kita cerita tentang kalimah-kalimah yang kita sebutkan tadi, kaitan dia yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkaitan dengan penggunaan lidah. Penggunaan lidah yang betul. Tuan-tuan, kita nak bina sebenar merdeka ni, saya bukan nak lari pada tajuk, tapi kita kena bina minda merdeka. Kita kena ada jati diri pada hari ini. Hari masyarakat kita terpengaruh dengan trending dan sebagainya sampai bahasa kita hilang. Bahasa kita hilang. Bahasa utara pun dah tak jadi utara. Daripada duk ranjau ni semua kita duk cakap, satu mai satu keadaan ni kadang keluar di dalam mesej dan sebagainya. Kita tengok di media sosial pada hari ni, kita tengok bahasa-bahasa bid'ah dah mai baru dah. Anak muda kita pada hari ini terpengaruh dengan bahasa-bahasa tersebut, sehingga setiap bahasa ni dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan. Bahasa digunakan untuk peperangan saraf. Nabi sebut inna minal bayani lasihran. Sebahagian daripada percakapan, penyampaian mempunyai keupayaan seumpama sihir. Boleh memukau orang. Jadi jangan kita pandang rendah tentang bahasa ni. Tutur kata, perkataan, pemilihan perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, asal dia, tunjang dia, juzur dia, akar dia adalah hati. Tipu dan dusta perkataan orang yang selalu kata dia ni mulut je, kan? Hati baik.
Ada satu orang hantar mai satu mesej, Ustaz. Biar lidah setajam pisau, tapi hati ibarat sekuntum bunga. Saya tanya kat dia, hang nak cerita apa ni? Ustaz, kita kena faham. Walaupun lidah dia tajam, Ustaz, hati dia tu baik. Yang ni ayat kita lah kan. Betul tak perkataan ni? Sedangkan Nabi sebut, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisan. Takkan lurus hati seseorang di dalam iman seseorang dalam hati sehingga lidah dia lurus. Hati yang baik akan memilih perkataan yang baik. Hati yang bagus akan keluar mai dari mulut dia perkataan yang bagus. Hati yang bagus ni takkan ranjau. Ranjau tipu. Tipu yang bersalut coklat. Duk ada mana? On the way. Tengok baru nak mandi. On the way. Orang ni kata, hang ni tak boleh kata on the way, hang kena kata highway. Pasal dia punya on the way boleh pergi 1 jam. Dia pergi jalan mana tak tahu. Kan? Lepas tu pasal apa ni? Awak lambat. Jam. Hang bukan naik motor lah. Jam. Antara rumah dia dengan tempat kita ni tak sampai 5 km, 2-3 km jam. Hari Minggu. Yang tu lah kita kata ranjau. Hari Minggu jam apa? Hang berentuh lembu ke apa ke? Tak, hang tak faham. Susah nak cerita kat hang. Kalau aku cakap pun kan, sekali lagi hang tak faham. Bukan tak faham, kalau hang cakap lagi tambah dosa. Biar hang diam. Budaya ranjau-beranjau ni. Kadang benda ni jadi budaya. Orang menyangka bahawa ini satu permainan. Orang menyangka ini satu sloka. Orang menyangka yang ni jadi satu budaya yang telah dinormalisasikan. Sampai orang rasa ranjau ni, tipu ni, alah, bohong sunat. Siapa kata? Piramli dah bagi tahu orang. Kesian kat kawan tu. Kan? Bohong sunat tak? Bukan tipu. Kita pun tak tahu nak kena cari istilah waktu mai pula. Kan? Ini kita cerita tentang ranjau. Dari kecil kadang kita latih perkara tersebut sehingga benda ni jadi budaya dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, saya nak bawa tengok Nabi SAW sebut tentang bahaya lidah ni. Nabi bagi pesanan tentang setiap perkataan yang keluar daripada lidah kita ni. Kata Nabi SAW an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna." Rawahu Tirmizi. Setiap pagi Nabi kata, setiap pagi bila manusia ni asbaha banu Adam, tiap-tiap pagi seluruh anggota tubuh manusia ni bagi pesanan mesej penting kepada lidah. Cuma kita tak dengar lah. Bayangkan kita bangun pagi dengar orang duk bisik-bisik. Tangan duk bisik, kaki duk bisik kan. Tu dengar orang bisik, cari keliling tak jumpa. Rupanya tangan duk bisik kat lidah. Nanti sakit jantung, arwah bintang tu ya. Kita tak dengar. Tapi Nabi SAW bagi tahu setiap anggota tubuh ni, bagi tahu kepada lidah, bagi amaran kepada lidah, wahai lidah, takutlah kamu kepada Allah tentang urusan kami. Kalau hang lurus, kami lurus. Kalau hang rosak, hang bengkok, kami bengkok. Nabi bagi pesanan tentang lidah. Allah sebut dalam Quran dalam surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak kamu ucapkan, kamu lafazkan satu perkataan pun melainkan di sisi kamu ada raqib dan atid. Raqib ini adalah pemelihara, asal makna dia penjaga. Atid adalah hadir, yang hadir, yang mengawasi.
Tapi makna dia di sini adalah istilah dua malaikat yang sedang mencatat. Al-Imam Ibn Katsir ketika tafsir perkara ini menyatakan la yatruku kalimatan wala harakatan illa yaktubuha. Malaikat ni punya detail, setiap pergerakan perkataan kita akan ditulis tak terlepas. Jadi jangan main-main dengan ranjau ni. Jangan kita rasa alah ranjau ni biasalah. Oh, kita kalau orang Penang tak ranjau, kalau bukan orang Penang lah. Salah. Dia bukan budaya, tapi manusia kan. Tapi jangan duk pakai tiket manusia. Bila pun orang buat macam mana? Manusia. Kan? Kira dia manusia ni kena buat salah. Manusia akan melakukan kesilapan, tapi kesilapan ni bukan tiket untuk berterusan melakukan kesalahan. Jadi itu kita cerita ranjau dan sedikit kita sentuh tentang bahaya lisan. Saya serahkan seterusnya kepada Ustaz Yusof untuk menyambung perbincangan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Simple ya. Itu tara old school. Kita bagi new school. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itu istilah ranjau. Ranjau, ceroy. Kalau orang belah Tanjung dia tak panggil ranjau, dia panggil ranjau. Dia panggil ceroy. RM3, RM4. Dia tak panggil ringgit-ringgit, dia belah Tanjung lain. Saya ni dah convert merata dah. Kami semua buat pergi merata, dia jadi bahasa pun ikut tempat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, istilah ranjau, nampak tak? Tipu. Ni panggil ranjau. Kita duk ingat kata orang Pulau Pinang reka bahasa. Rupanya dalam agak-agak DBP ambil kita lah, kita ambil DBP. Kita rasa-rasa Dewan Bahasa Pustaka ambil kat orang Pulau Pinang ke? Orang Pulau Pinang cakap dulu lah. Maknanya tuan-tuan, orang Pulau Pinang cerdik. Dia dah tengok Dewan Bahasa Pustaka lah, dia baca buku punya orang lah. Dia baca punya orang. Kan dia tak nak baca punya orang. Lepas tu dia cakap punya ranjau apa semua, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, hari ni istilah tak lama lagi tuan-tuan tengok satu lagi perkataan akan masuk dalam DBP, insya-Allah. Insya-Allah. Kan saya janji tapi saya tak janji tuan-tuan, tapi insya-Allah kemungkinan akan masuk lah. Sur. Lah ni tuan-tuan, sur tu jadi satu perkataan. Dulu orang Pulau Pinang kami-kami duk sebut. Belah-belah ni duk sebut kan. Sur lo sempoi lah, sur betul ya. Kita cakap apa tu? Hari ni tuan-tuan, orang Johor dia buat review makanan. Nasi Pakistan. Nasi dia tu, tapi memang surle dia lah. Tuan-tuan, saya pagi-pagi subuh, lepas sembahyang subuh kat masjid Syekh Yusof, tiap hari tengok sur. Baju nasi kandang Sulaiman, dia tak bayar sponsor kan, tapi tak sebut juga dalam ni ya. Nasi kandang Sulaiman punya baju, belakang tu dia buat Surlaiman. Allahu Akbar, Surlaiman. Cara dia promote, tapi orang sembahyang subuh pun dia sebut Surlaiman dekat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya nak bagi tiga Ustaz Islam. Round yang pertama lagi Ustaz Islam. Saya nak bagi, tadi lupa nak abang format. Dah tamak format. Kami pantang dapat mic. Saya ni tak apa sihat, tapi dapat mic, dia rasa macam sihat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, untuk format ini pertama ni, saya bagi seorang 15 minit ya. Kalau bagi 20, dia pada sampai setengah jam ni. Tuan-tuan, kita bagi 15 minit. Ustaz Islam, untuk round yang pertama Ustaz Islam, tolong habang kat saya, tolong habang kat semua orang Ustaz Islam. Ranjau dalam tipu, dalam, kalau tadi Ustaz sebutkan, Ustaz Maulana sebutkan berkaitan dengan ranjau manusia ni macam mana. Sekarang ni Ustaz tolong terang saya kat kami semua, ranjau dalam erti kata macam mana ranjau syaitan kepada kita. Tipu daya syaitan macam mana kita Ustaz? Kalau Ustaz Islam babak syaitan ni dia pandai. Dia memang pandai, dia buat kajian yang khusus dalam bidang syaitan. Jadi Ustaz Islam tolong terang Ustaz, ranjau syaitan ni lagu mana Ustaz Islam? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih banyak-banyak pada Al-Fadhil Ustaz Yusof Yaakob yang saya muliakan, Maulana Anwar,
ahli jawatankuasa Masjid Al-Huda, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati, dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dua kali Ustaz Yusof dia ulang benda yang sama. Tadi dia sebut kat Maulana Anwar secara bisik, lepas tu dia sebut secara live kat tuan-tuan. Saya ni bab setan terror. Teringat saya tuan-tuan, saya dengan Ustaz Yusof Yaakob ni sekelas, sebilik, sebantai 5 tahun di Mahat Masyhur Sungai Batu daripada tahun 95 sampai 99. Nama saya Aslam, orang panggil saya Pak Lam. Biasalah kan kita ada Pak Lam tu. Mai seorang ustaz kami dia sebut elok lah apa panggil dia. Lam ni dalam bahasa Arab setan. Pak Lam bapak setan. Dia duk ulang ayat tu daripada dulu sampai lah tuan. Sebab tu dia duk abang kata bab setan ni saya terror. Sebenarnya ni dia ada benda yang tersirat, dia ada ranjau tang situ tuan-tuan, yang hanya orang tertentu saja yang faham. Dia satu istilah, kira dia cakap ni untuk tuan-tuan ni kira oh macam tu lah, tapi sebenarnya bagi saya ni tuan-tuan lama dia tak tikam saya kat belakang lagu ni. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin iradah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dinaungi keberkatan malaikat. Mudah-mudahan doa malaikat untuk setiap kita, Allah taala ampunkan dosa itu akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Maulana Anwar dah jelaskan kepada kita ranjau. Rupanya ini satu istilah yang besar yang melibatkan tipu. Saya suka sebut tuan-tuan, tipu bersalut coklat. Luar dia nampak indah, luar dia nampak sedap, tapi dalam dia satu benda yang menyakitkan. Satu benda yang penuh dengan kepura-puraan. Dia ni kira kalau kita nak sebut atas lagi pada munafik lah kot. Munafik ni kot mana pun boleh nampak juga dia punya tata cara dia, dia punya topeng dia. Hak ni kira kalau silap tuan-tuan, kita tak perasan terus. Ranjau ni lah perkara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Bila soalan saya diminta kepada saya untuk menerangkan teknik ranjau syaitan. Tuan-tuan dirahmati Allah, syaitan merupakan makhluk yang paling alim sebelum dicipta Nabi Allah Adam alaihi salam. Syaitan diangkat sebagai ketua kepada makhluk Allah di dalam syurga. Syaitan mula menjadi makhluk yang melanggar perintah Allah tatkala ada perasaan sombong dalam diri dia, ketika mana diminta untuk sujud hormat terhadap Nabi Allah Adam alaihi salam, maka dia tolak. Maka penolakan dia ni tuan-tuan daripada permulaan permintaan Allah, dan benda tu akan berterusan sampai hari kiamat selama-lamanya. Betapa keringnya hati syaitan. Dan apabila dia tolak tuan-tuan, dia bagi alasan. Dia kata macam manalah aku nak hormat kepada benda hanyak depan aku ni, yang dicipta daripada tanah. Aku ni dicipta daripada api. Kemuliaan aku ni gah. Pasal apa? Aku yang api, yang gah, yang berterang benderang, yang panas ni nak kena bagi penghormatan kepada tanah yang keras, yang hanyak, yang hitam legam ni. Maka dia tak diterima benda tu. Sedangkan itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu kita pun faham tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghalau syaitan keluar daripada syurga. Dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala, syaitan ada buat beberapa permintaan sebelum dia keluar daripada syurga tuan-tuan. Antaranya dia telah memberikan penyaksian di hadapan Allah bahawa dia cakap dari depan Allah ni, dia akan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salam, daripada mula sampailah ke hari kiamat nanti. Makna kata tujuan hidup dia bermula daripada saat tu, dia akan bergembira, dia akan happy, dia akan seronok bila dia boleh tengok semakin ramai manusia yang jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah pula dengan sifat yang Allah jadikan sebagai keimanan, ujian kepada kita ni tuan-tuan, syaitan itu dihidupkan dalam keadaan dihijabkan pemandangan dia daripada manusia. Kita tak boleh nampak. Kalau sekarang ni setan dengan kita, tuan, senang antara dua ya, sama ada kita sepak dia atau kita lari dulu. Dua tu ya. Dan ni benda kita tak nampak tuan-tuan. Dan dia juga menggunakan jalan ranjau yang cukup licik. Objektif syaitan antaranya tuan-tuan, dia akan menyesatkan manusia, dia akan mengkafirkan manusia, dia akan mensyirikkan manusia,
Dia akan menjadikan manusia itu seramai-ramainya menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kita kena faham. Ini objektif dia, tujuan hidup dia. Kita buka Quran daripada surah Baqarah sampailah surah An-Nas ni tuan-tuan, banyak cerita tentang syaitan. Apa yang dia nak, apa cara tipu daya dia, bagaimana cara ranjau dia dan sebagainya. Semua Allah dah sebut tuan-tuan. Dan daripada sebutan Allah dalam keseluruhan Al-Quran dapat disimpulkan 4 objektif syaitan. Dan sememangnya dia berpegang teguh dengan objektif dia. Benda ni bukan baru tuan-tuan, benda ni ribuan tahun. Bermula daripada Nabi Adam duduk kat syurga lagi, dia telah melakukan perbincangan, dia telah melakukan penelitian, dan akhirnya 4 objektif ni diangkat sebagai tata cara kehidupan keturunan dia. Daripada syaitan yang pertama sampailah beranak pinak dan sebagainya tuan-tuan, semua diajar tentang objektif ni. Dan cara ranjau syaitan ni tuan-tuan, dia ada 2 cara. Kaedah pertama dia cari, pertama hamba-hamba Allah yang memang tak sembah Allah, yang hari ni kita sebut sebagai orang kafir. Mereka ni memang tak mengaku Allah Tuhan. Syaitan kerja dia senang sikit. Dia akan hantar jenis hak baru-baru beranak, hak baru masuk tadika ke apakah, hampa piduk dengan orang-orang macam ni, hampa piduk dengan diri mereka, pastikan mereka ni terus benci kepada Allah, benci kepada Islam, benci kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita tengok macam-macam istilah terhadap orang yang tak suka dengan agama kita. Yang terbaru kita dengar apa? Islamofobia. Dia mai pilih apa cerita pun tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa tuan-tuan, sebab Islam ni memang menjadi agama yang dibenci oleh semua agama-agama yang lain. Nabi SAW sebut tuan-tuan, bagaimana orang ni akan memusuhi kita sampai tahap kita ni ikut mereka. Masuk dalam lubang cacing pun kita akan masuk, mereka akan buat sampai tahap macam tu. Masuk dalam lubang bewok pun kita akan masuk, mereka akan pastikan kita ni terpengaruh dengan mereka. Dalam Quran Allah sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Istilah yang digunakan Allah sebut lan ni bermaksud tidak. Kalau nak main dengan nahu tata bahasa Arab, hak ni memang cukup champion. Berapa tahun dia pegang di Jabatan Pelajaran Pulau Pinang bahagian bahasa Arab, tuan-tuan, bahasa Arab Penang naik melonjak tuan-tuan, tembus langit ke-7. Tinggal nak sampai Sidratul Muntaha sikit lagi. Pencapaian yang cukup hebat. Lan ni dia bermaksud tidak. Dia ada juga perkataan tidak dari segi bahasa Arab bermaksud la. Dia ada juga perkataan ma. Tapi istilah dia berbeza. Bila sebut lan, dia akan jadi tidak selama-lamanya. Yahudi dan Nasrani ni hampa buatlah apa pun sampai kiamat, mereka takkan reda dengan Islam sampai kita ikut mereka. Jadi setan pegang orang-orang ni dulu. Yahudi, Nasrani, geng-geng hak memang benci kepada Islam ni, maka geng ni dia pegang siap-siap dah. Kerja dia tak banyak, dia siap-siap meniupkan api kebencian. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, dia akan hantar geng-geng yang berpengalaman untuk pergi kepada orang yang berpegang kepada agama, untuk melakukan teknik-teknik ranjau yang cukup berseni dan sangat halus. Tuan-tuan pernah baca tak apa salli ala Muhammad khutbatul wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biasanya banyak masjid-masjid itu dia akan buat dalam bentuk frame khutbah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau baca daripada atas sampai bawah tuan-tuan, dia ada satu ayat disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu pada perkara-perkara yang besar, maka berwaspadalah kamu pada perkara-perkara yang kecil. Dengan kerahmatan kemuliaan Nabi SAW, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala mengangkat, memberikan kelebihan yang banyak kepada Islam dan Nabi SAW serta kita umat-umat dia. Jadi Nabi dah declare tuan, InsyaAllah benda-benda besar ni, kalau kita pandai jaga iman, kita jaga kehidupan kita dengan Tuhan, kita ikut jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Nabi SAW, tak ada ruang syaitan nak celui. Tapi kadang-kadang dia akan cari juga jalan kecil-kecilan. Syaitan ni dia tak kisah kecil besar, dia akan diiktiraf berjaya kalau dia berjaya membawa satu-satu orang tu jauh daripada Allah. Jadi kita nak tengok tuan-tuan, antara kaedah gangguan syaitan
yang boleh saya kongsikan pada malam ini tuan-tuan, antaranya pertama, syaitan itu dia suka menimbulkan rasa takut kita, menimbulkan rasa takut kepada umat Islam. Seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang demikian itu ialah syaitan yang menakut-nakutkan kamu terhadap penolong-penolongnya. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepada Allah jika kamu beriman dan mempercayai Allah. Walaupun kisah ni, ayat ni diturunkan ketika mana peperangan Uhud. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Uhud tuan-tuan, asal jumlah dia ramai. Kemudian syaitan mengapi-apikan orang munafik yang ada di situ supaya mereka ini menakut-nakutkan orang Islam yang lain. Berapa ratus orang patah balik tuan-tuan. Daripada jumlah yang besar, kurang hampir 1/3 daripada jumlah tentera Islam yang berperang tuan-tuan. Perang Uhud ni perang yang penting. Sebab apa tuan-tuan? Peperangan ini melibatkan maruah yang ingin dibalas oleh musyrikin Quraisy. Mereka lebih bersedia untuk menuntut bela pada kekalahan Badar Al-Kubra. Tiba-tiba syaitan masuk main peranan tuan-tuan. Syaitan kacau 2-3 orang yang dia nampak mereka ni mungkin boleh menyebabkan ada sebilangan orang Islam yang boleh lari daripada medan peperangan. Dan hari ni tuan-tuan, benda yang sama syaitan buat kat kita tuan-tuan, bagi kita rasa takut. Bila orang cerita bak riak, contoh kata kita pergi kuliah dengar ceramah bak riak, oh jangan duk riak, jangan duk tunjuk ibadat kat orang. Tiba-tiba 2-3 minggu tak nampak Pak Long ni. Pak Long, selalu nampak jemaah ni bersifat 2-3 minggu tak nampak. Saya sembahyang kat rumah takut riak. Hari tu pergi kuliah dia kata jangan tunjuk ibadat. Saya pun sembunyi. Saya duk berasa sekali saya pergi ni orang nampak, oh Pak Long ni rajin pergi masjid, sekali yang ibadat saya sia-sia. Ditimbulkan ketakutan kita pada bab peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap kita daripada nak buat ibadat pun daripada banyak jadi susah. Nak sedekah pun kita jadi risau. Sekali orang tengok, orang nampak, padahal benda tu benda baik. Benda tu tak ada salah pun. Dia menimbulkan, dia mendatangkan kegusaran kepada diri kita. Dia tak abang kat kita jangan sembahyang. Dia tak abang kat kita jangan sedekah. Dia kata hang ni kerja duk tunjuk depan orang, sekali orang puji hang habis main riak, hilang pahala hang. Biar jangan duk sedekah sangat. Sembahyang pun jangan duk tunjuk sangat kat masjid. Kalau nak jemaah, habis jemaah balik pergi buat kat rumah. Kat rumah haram tak buat tuan ni. Macam hari tu kita tanya kan, termasuk dengan diri saya. Kita kalau main sembahyang masjid esok-esok lah, oi, dia dengan dia punya awabin, dengan dia punya tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah lengkap. Sembahyang kat rumah tengok, qabliyah ba'diyah pun untuk lenji. Hak sembahyang apa? Sembahyang fardu tu pun pakai kain plekat, bubuh tekat dada ya, baju pun tak ada. Tang sini bukan main dengan serba dengan jubah bagai apa semua. Kan? Tu semua tuan-tuan, dia cuba menakutkan kita dalam amalan. Bisikan dia, rancau dia tuan-tuan. Dia tak suruh kita jangan buat. Tapi dia cuba untuk slowkan kita daripada melakukan perbuatan itu sebanyak-banyaknya. Antaranya yang lain tuan-tuan, bagaimana syaitan itu dia memperindahkan perkara mungkar. Dia menampakkan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah itu sebagai benda yang baik untuk kita. Allah sebut di dalam Al-Quran ketika mana syaitan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim." Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu wahai Muhammad. Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Maka dijadilah mereka pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka itu akan memperoleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, bagaimana kemungkaran dilihat satu benda yang indah. Kita ambil apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam AS. Setelah syaitan tak mau sujud kepada Nabi Allah Adam sebagai tanda hormat, dia diusir keluar daripada syurga. Kemudian Allah sebut dalam surah Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha
ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah kata, wahai Adam, wahai Hawa, duduklah hampa dalam syurga, makanlah, minumlah, buatlah apa yang hampa suka, buatlah benda-benda yang elok, benda-benda yang hampa teringin, buat, tak ada masalah. Akan tetapi jangan hampa dekati pokok ni. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat, jangan makan. Kalau hampa buat juga, fatakuna minaz zalimin, hampa dua akan menjadi dari kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa alaihi wassalam dua-dua faham ini arahan Allah. Kita boleh buat apa saja, akan tetapi jangan dekat pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mai ikut mana? Macam mana dia hasud? Allah sebut dalam surah Taha, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Bagaimana disebutkan syaitan pi bisik kat telinga, wahai Adam, mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu pohon yang menyebabkan hidup kamu bertahan selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang. Allah kata jangan dekat. Allah bagi arahan, sepatutnya benda tu clear, benda tu settle. Setan mai bagi nampak indah. Nak tahu tak pasal Allah tak bagi hang pi kat pokok tu? Pokok ni kalau hang makan, hang boleh duduk dalam syurga ni selama-lamanya. Kekuasaan hang akan bertambah. Hang takkan mati, hang akan terus menikmati kehidupan yang terus menyeronokkan di sini. Dia pusing. Dia indahkan pada benda yang disebut oleh Allah, sama ada benda suruhan atau larangan, yang akhirnya di bawah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, asbab pelanggaran arahan Allah itu kita semua berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampak tak game dia? Dia punya ranjau gila-gila tuan-tuan. Tak main-main tuan. Tak bohong ah. Dia punya ranjau ni tuan-tuan, kalau kita kena Nabi Adam yang duduk dalam syurga, Nabi Adam yang faham apa Allah Ta'ala cakap pun kena ranjau. Kita lagi lah tuan. Hak iman kita ada hari ni, ada hari turun ni. Ada masa lagi ke? Tak ada habis dah. Satu lagi contoh tuan, saya nak sebut, boleh 2 minit kan? Kita duk tengok 2-3 hari ni tuan-tuan, ada figura-figura yang terkenal di dalam masyarakat kita. Mereka duk buat perbandingan. Ada satu figura ni tuan-tuan, dia ni pelawak. Dia kata apa, kalau diberi pilihan antara isteri yang solat dengan tak bertudung, dengan isteri yang tak solat tapi bertudung, nak pilih yang mana? Dia akan pilih perempuan yang yang bersolat tapi tak bertudung. Tuan-tuan, kita nampak gameplay dia macam mana. Dia kata apa? Sebab dia kata kalau dia tak bertudung, benda tu kita boleh ajak dia pelan-pelan. Tapi kalau dia tak solat, benda tu dia melanggar arahan Tuhan. Tuan-tuan, dua-dua ni bukan arahan Tuhan lah. Dalam Quran sebut pasal semayang, dalam Quran sebut pasal tutup aurat. Apa duk pergi pusing lagu tu? Kita tidak dengar orang kata, tak, dia ni pakai tudung apa Zat, hati teruk, mulut suka kata ke orang. Tuan-tuan, cerita pakai tudung, cerita mulut, cerita hati, ni semua benda asing-asing tau. Dia Allah tak kata, okey aku bagi siapa yang jaga solat, dia boleh buat 2 maksiat yang dia mau. Oh, kalau macam tu seronok ah. Kita jaga solat saya pilih, okey Allah, saya dah solat, saya nak minum judi, saya nak minum arak. Ustaz usut pilih 2 maksiat apa dia nak buat. Dah. Dalam agama, bila kita mengaku Allah tu Tuhan, kita tertakluk kepada suruhan dan larangan. Simple. Yang itulah takwa. Kalau kita boleh buat segala suruhan dan kita boleh tinggal segala larangan, kita orang yang bertakwa, kita orang yang dekat di sisi Allah. Jangan duk pusing tuan-tuan. Ni baru-baru ni ada satu artis pula. Apa kan nama dia? Cik dan tak kenal ya. Elok pakai tudung apa semua tuan-tuan, tiba-tiba buka, dia kata apa? Saya nak jadi diri saya. Inilah saya tak mau hipokrit. Tuan-tuan nampak macam mana setan punya ranjau kat dia. Apa setan bisik kat dia pun tak tahu tuan-tuan. Dia dah dapat rahmat Allah, dia ikut perintah Allah, tiba-tiba dia langgar arahan Allah dan dia kata itulah kebenaran untuk diri dia. Moga Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah macam ni. Saya sebut musibah ustaz no? Dalam masjid tak boleh sebut T. Maulana marah. Tuan-tuan, benda ni berat kan? Macam mana dia boleh habaq saya buka tudung sebab semata-mata saya nak cari diri saya. Inilah saya yang sebenarnya.
Allahu Akbar. Kita ni duk fikir risau amalan kita, tuan-tuan. Maka inilah antara strategi-strategi ranjau syaitan, tuan-tuan. Saya nak sambung lagi, ada 3 lagi, tuan-tuan. Tapi Ustaz Usuk jeling 2 kali dah, tuan-tuan. Maka kita berhenti start dekat ni, round pertama. Saya serah balik pada dia, insya-Allah kita akan sambung pula lepas ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Islam. Alhamdulillah. Kadang moderator pun kena ranjau lah. Tuan-tuan ni sahabat saya, macam adik-adik dengan saya, tuan-tuan. Fadil Ustaz Islam ni kami memang bersama dulu di Mahat. Memang sampai Lani lah. Sampai Lani ni sahabat saya yang saya tahu dia macam mana. Orang yang saya beritahu, tuan-tuan, ni best student Mahat tahun 1999. Best student SPM itu tak ranjau. Yang tadi sampai tembus langit tu memang ada ranjau lah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita masuk round yang kedua. Round kedua ni saya tak bagi dia ranjau saya. Saya nak bagi seorang 10 minit Ustaz 10 minit tu ranjau juga. Jadi 10 minit seorang. Maulana, kita nak pergi round kedua Maulana. Tadi Maulana cerita pasal ranjau mulut lah, ranjau apa lah, mulut semua. Ni cerita pasal manusia. Ustaz Aslam sentuh pasal tipu daya syaitan. Maulana, kita dalam sekarang ni mood sambutan kemerdekaan. Sekarang tengah sambutan kemerdekaan. Depa kumpul malam ni nak dengar pasal ranjau. Saya nak sikit Maulana cerita dalam penipuan manusia ini dan tipu daya manusia ini. Ada kalanya manusia menunjukkan kat diri dia seolah-olah dia ni seseorang yang hebat. Tetapi ada kalanya, adakah benar penonjolan itu ataupun sebaliknya? Jadi saya mohon pada Maulana, tolong terangkan kepada kami, apakah yang dimaksudkan dengan ranjau manusia ni? Kalau tadi ranjau syaitan, sekarang ranjau manusia. Silakan Maulana. Jazakallah khair pada Ustaz Usuk. Masya-Allah. Soalan tu nampak besar. Masa yang diberi sangat sempit. Ranjau manusia. Baik. Pertama, kalau saya boleh, saya nak bawa kita tengok sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita kembali kepada wakil soalan tu tadi. Kita tengok bahaya-bahaya tentang lidah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang bahaya lidah. Ranjau, tipu, nak dapat kredit, orang lain punya kerja, dia nak dapat kredit. Orang lain yang buat, lembu punya susu, sapi dapat nama, claim kredit dan sebagainya. Semua berpunca pada hati. Penyakit hati ni yang menyebabkan satu orang ni dia menipu. Siapa dalam hidup ni yang tak mau dia dihargai? Siapa yang dalam hidup ni tak mau dia dihormati? Dalam mulut duk kata saya ni tak maulah, tak payahlah duk puji saya. Saya ni bukanlah nak orang hormat sangat. Tapi orang cakap kadang dengan dia agak bersahaja, cepat dia terasa. Saya cakap dengan saya ni tengok faham-faham lah sikit lah. Jangan cakap saya ni PhD tau. Contoh bukan di sini nah. Dia nak perbezaan layanan. Cakap dengan dia kena berbeza. Semua ni berpunca adalah kerana dalam hati ada penyakit yang kita namakan, nama dia Al-Kibr. Dia ada cabang banyak lah. Kerana daripada perasaan tersebut, pertama dia nak layanan berbeza. Dalam tawaduk' ada takabur. Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullah ta'ala seorang ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Beliau ada kitab yang terakhir dia karang sebelum dia meninggal dunia di Madinah.
Kitab tu ditulis oleh murid dia, khadam dia, Sufi Iqbal, dan dia di bawah arahan dan semakan dia. Nama kitab tu Ummul Amrad. Syekhul Hadis di Dewsbury, England, menasihatkan untuk para ulama baca buku tu setahun 2 kali, ulang-ulang, buku wirid baca. Begitu juga untuk orang awam. Hari ini buku itu dah diterjemahkan ke bahasa Malaysia. Nama dia Ummul Amrad, ibu segala penyakit. Ibu segala penyakit ni adalah al-kibr, kesombongan. Kenapa orang punya kerja kita nak claim kredit? Kerana kita dalam hati kita mengharapkan perhatian. Kenapa kita nak orang layan kita berbeza? Kerana kita dalam hati kita ada kesombongan. Kita rasa kita ni somebody. Adik-beradik, daripada benda yang kita sebutkan tadi, nama dia ujub, hairan diri. Daripada hairan diri ni, bahasa baru ni kita sebut syok sendiri. Kerana tu kadang-kadang lidah kita ni tak sebut, tapi dalam hati kita ni tersiksa bila orang tak sebut nama kita. Mulut kita tak kata tolonglah respect saya, tapi hati kita duk meruntun. Ampun, ni macam tak nampak aku lah. Ini berpunca daripada penyakit hati. Semua penyakit yang kita sebutkan tadi itu berpunca daripada hati. Hati yang berpenyakit akan melahirkan tindakan yang berpenyakit. Lidah yang tajam. Ada orang kata saya, macam tadi kata, saya tak mau hipokrit. Saya kalau nak kata, depan-depan. Saya tak cakap belakang, Ustaz, depan-depan. Yang ni akhlak Nabi ke? Ataupun kasang sikit lah sikit, akhlak Yahudi ke? Tak, hang kata depan-depan ni cara Nabi ke? Nabi macam mana? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim ni menyelamatkan orang Muslim yang lain daripada kejahatan lidah dia dan tangan dia. Perbuatan dia, tangan dia tak mengganggu orang lain. Sekurang-kurang kebaikan, tak menyakiti sesiapa pun dengan perbuatan dan tindakan perkataan kita. Tapi hari ini kadang-kadang kita bangga ni tang mana? Kita bangga kadang-kadang dengan sikap kejahilan kita. Kita jauh daripada mencontohi Nabi SAW. Kerana ni kita miskin kepada perhatian, ketagih pujian. Dia bersalut macam-macam. Kadang bersalut dengan posting-posting agama di media sosial, contoh dia. Bila post sesuatu ceramah lah, program nasihat, orang tak like, kita terasa hari ni macam inilah keadaan, orang tak tahu menghargai. Hang posting ni untuk orang ambil manfaat ke apa? Taklah, kita bukanlah nak orang ambil perhatian sangat, tapi sekurang-kurangnya apa dia tu? Sekurang-kurangnya kan, dia tak bunyi belakang tu kan, hang nak perhatian. Tengah dia posting pula, mai pula satu makhluk komen, alah jangan duk buat bagus lah. Daripada soleh ni dia keluar jahiliah tu. Tak guna lah, hang ni lah setan lah, manusia habis semua. Tadi posting agama, bahasa lah ni kan, koyak tu. Ini tak ada kaitan dengan apa-apa. Contoh, habis dah. Tadi bukan main soleh. Sebenarnya hang miskin perhatian. Ranjau, orang kaki ranjau ni pasal apa? Dia nak dapat kredit, nak jadi hebat. Ada setengah orang dia kira profesor sebab boleh. Sembanglah apa pun kat dia. Sembang pasal motor, dia pun sembang pasal motor. Sembang pasal kereta, dia pun pasal kereta. Sembang pasal makanan, dia lagi hebat pada pandai tukang masak pasal makanan. Padahal dongker kuliah pun duk keliru. Sembang apa dia tahu?
Orang duk sembang ni, kita nak tukar kapet. Oh, kapet ni ada macam-macam jenis. Dia boleh lepas tu, siapa kawan tu pun heran. Dia ni punya ranjau tahat langit dan bumi. Dia sembang dia. Tak, kita kena ambil kapet Turki. Tak boleh, lebih kurang lah ni. Ingat 25 karpet Turki tu macam mana harga. Pasal dia tengok sikit posting. Sembang kat COVID ni, doktor pun geleng kepala. Dia bapak pada saintis. Tuan-tuan, semua ni kenapa? Kerana nak dapatkan perhatian. Ranjau sesama manusia ni kenapa berlaku? Nak dapatkan perhatian. Dan syaitan bijak. Ada buku yang kita boleh rujuk. Tadi sambungan apa Ustaz Aslam sebut. Nama kitab tu Tablisul Iblis, karangan Ibnu Jauzi. Dah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Kalau boleh kita baca buku tu. Diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ustaz mantan mufti Singapura tak silap, seorang ulama besar terjemahkan. Buku tu dalam bahasa Arab ada kontroversi sikit, ada beberapa perkara, tapi terjemahkan ke bahasa Melayu dia dah buangkan isu-isu kontroversi tu. Dia cerita macam mana setan tipu tiap-tiap orang, daripada ustaz sampai baru nak start. Kalau dia ulama, macam mana dia nak tipu. Kalau dia orang awam, macam mana dia nak tipu. Kalau dia orang ikhlas belajar kitab tasawuf, dia tipu kot tasawuf. Kalau dia businessman, dia tipu kot businessman. Semua berpunca daripada penyakit hati. Jadi pada hari ni scammer berlaku hari ni. Orang tipu orang, scammer. Scammer ni bukan nak cerita bab dunia ya. Di mana-mana. Sampai umrah pun scammer. Umrah pun orang rasa tak aman. Nak selidik tu. Ada satu orang hamba Allah, satu grup yang saya kenali. Dia buat umrah dengan satu grup. Selidik ni habis. Kira dia begitu confirm nak pergi tu, memang masa tu zaman kira zaman tengah duk naik harga 6,000, dia 6,000, 5,000 ke atas 6,000, dia kata 4,000 lebih. Kita kata selidik betul-betul share. Dah, saya dah selidik habis. Tak tahu sampai di KLIA duk makan duri sama-sama depa. Scammer di mana-mana. Semuanya berpunca daripada penyakit hati. Apa penyakit dia scammer ni? Cinta dunia. Nak dapat habuan dunia. Jalan pintas. Jadi kalau kita bicarakan dengan tajuk tadi, kenapa pada hari ini berlaku perkara-perkara ni, nak dapatkan perhatian, puncanya penyakit hati, nak dapatkan habuan dunia, puncanya penyakit hati, semua perkara ni berpunca pada penyakit hati. Nak selesai masalah lidah yang kita sebutkan tadi, maka dia berpunca pada penyakit hati. Kita kena settle penyakit hati kita dulu. Pokok ni kalau rosak tang daun, tang cabang dia, tengok tang akar dia. Tapi orang kurang bicara tentang akar dia. Maka penyembuhan yang sempurna tak berlaku. Kita kalau nak tahu kata kita ada tak penyakit tadi ataupun tidak, kita kena ukur. Macam mana perhatian kita bila kita sembang dengan orang. Syekh rahimahullah ta'ala dalam buku Ummul Amrad tu dia tulis punya cantik. Satu yang nak tutup. Minta maaf terlebih juga. Sebagai contoh, As-Sayyid Syekh Hasanul Basri rahimahullah ta'ala dalam kitab dia. Dia cerita kadang-kadang tawadhu' amamal majlis. Tawadhu' di khalayak ramai depan majlis ni kadang-kadang adalah takabbur. Macam mana contoh dia? Dia bila depan majlis tang sana sini kan, depan orang ni dia berkata, saya ni tengoklah, saya ni yang tak ada apa depan lantik. Lantik saya contohlah, bukan contoh depan lantik saya jadi pengurusi. Saya ni tak ada apa, tapi itulah nak buat macam mana amanah orang dalam lantik. Dia bukan nak bagi tahu dia tak ada apa, dia nak bagi tahu dia ni somebody. Saya ni pengurusi. Kadang dalam majlis kan, dia tawaduk di depan majlis kerana berpunca. Kenapa?
dia nak bagi dapat nama, kata orang panggil dia tawaduk. Tawaduk sifat hati. Dia tak perlukan perhatian. Dia ada dalam hati. Dia tak menuntut daripada orang pujian. Kalau dalam hati kita ada expectation untuk mendapat penghormatan, sebenarnya kita pengemis jiwa. Kita ada sifat penyakit di dalam hati yang kita memerlukan perhatian daripada orang lain. Itu sentuhan kecil yang sesepatlah sentuh. Saya serahkan semula pada Ustaz Yusof kerana dah ambil masa lebih 4 minit ni. Alhamdulillah Ustaz. Maulana punya penerangan, alhamdulillah. Tak, saya kira tepat malam ni, insya-Allah. Saya nak pergi dengan Ustaz Aslam, cepat sikit. Sebab Ustaz Aslam tadi duk bisik kat saya, dia kata bila tenaku tu yang saya tengok Ustaz, tengok Maulana. Baik tuan-tuan, kita pergi pada Ustaz Aslam untuk bab ni. Ustaz Aslam tadi cerita pasal setan. Lah ni saya nak Ustaz Aslam tolong bagi kat kami. Sebab Ustaz Maulana Anwar telah pun cerita kita pasal tipu daya berkaitan dengan manusia. Manusia main tipu daya. Dah cerita pasal makna ranjau. Dah cerita pasal makna tadi pasal setan main tipu daya. Sekarang ni Ustaz Aslam bagi ubat sikit. Apa ubat dia untuk penyakit ranjau ni? Memang zaman kita pun zaman ranjau. Zaman ranjau. Jadi Ustaz Aslam, setiap penyakit ada ubat. Tadi Maulana sebut tadi dia adalah penyakit. Dia Maulana, dia adalah penyakit. Ranjau, tipu ni adalah penyakit. Dan setiap penyakit ada ubat. Apa ubat dia? Tolong bagi sikit Ustaz Aslam. Tapi 10 minit. Silakan Al-Fadil Ustaz Aslam. Syukur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ustaz Yusof, Maulana Anwar, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setiap penyakit ada ubat, betul. Likulli da'in dawa illal maut. Setiap yang nama dia kesakitan itu ada penyembuh dia. Cuma dia kita kena tengok kategori sakit. Bila Maulana sebut bab kibir, bab sombong ni tuan-tuan, itu adalah benda yang paling tepat. Syaitan akan mudah hinggap kepada orang yang ada sifat sombong sebab mereka ni satu geng. Syaitan tak mau sujud ke Adam sebab sombong. Manusia yang sombong ni adalah sahabat syaitan. Mudah dia nak pergi. Kira memang perangai ni dah sama dah. Cuma beza aku ni syaitan, hang ni manusia. Tapi sifat kita sama. Dan bila kita cerita bab sombong, dia ni termasuk dalam kategori penyakit hati, benda dalam. Ustaz Yusof hari ni dia tak apa nak sihat, kita doakan moga Allah beri kesembuhan kat dia. Dia ada masalah gastrik. Jadi saat-saat dia kena makan kerak. Ni kalau Ramadan ni cerita dia tak puasa apa dah. Ya kan apa orang kata. Kan. Jadi dia bila ada masalah gastrik, so dia ada ubat dia, magnesium ke, Gaviscon ke apa ke. Kita demam tuan-tuan, tapi dah buh paracetamol 2 biji, insya-Allah lega. Sakit kepala, buh Panadol. Ada masa untuk sakit kepala, kan, buh 2 biji lega, insya-Allah tuan-tuan. Itu penyakit luar. Bila penyakit dalam, sombong, bila penyakit kita melibatkan hati. Setan tahu tuan-tuan, kalau dia main goncang kot luar, tak ada apa kat kita. Itulah agenda yang sedang dilaksanakan oleh Yahudi, Nasrani dan semua musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Nabi SAW. Dia tak goncang kita kot luar, dia goncang hati kita. Sebab Nabi SAW bila berceritakan bab hati, Nabi habaq clear tuan-tuan, hati ni benda yang kita boleh tengok pada orang. Kalau satu orang ni kita nampak dia baik luaran dia, elok akhlak dia, mulia peribadi dia, hati dia kita boleh tahu macam mana. Satu orang yang kita jumpa, mulut dia kerja maki, panggil orang yang kalimah yang tak elok, keluar benda-benda yang menjijikkan, benda yang buruk. So kita boleh tahu hati dia macam mana. Ini disebut oleh Nabi SAW. Baik dia baik semua, buruk dia buruk semua. Dan sombong termasuk antara kategori hati. Jadi ubat yang paling berkesan tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan, tak ada lain, tak ada bukan, kita kena balik ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman tuan-tuan menenangkan hati-hati mereka dengan mengingati Allah. Allah jelaskan, ala bizikrillah, ingatlah wahai hambaku, dengan mengingati Allah, ingat kepada aku, hati akan diberi ketenangan. Bila hati tenang tuan-tuan, baru hidup kita boleh buat balik apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dalam masa yang sama tuan-tuan, tambah suplemen, ubat asas tu ada tuan-tuan. Macam kita lah tuan, kita hari ni sihat walafiat, tak makan ubat, tapi belum tidur ada tak makan vitamin, ada. Duk makan ubat tu, duk makan ubat ni, suplemen tu, suplemen ni, minum madu lah, apa habatus sauda lah. Untuk apa? Nak tambah kekuatan, nak teruskan hati kita berada dalam keadaan baik tuan-tuan. Tak lain tak bukan, peganglah Al-Quran, hiduplah dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Isra 86. Dan kami turunkan pada Al-Quran itu bukan semata-mata wahyu, bukan semata-mata petunjuk ke jalan kebenaran, bukan sekadar pembeza di antara kebaikan dan kebatilan. Pada Al-Quran itu juga syifa dan rahmah. Pada Quran itu ada penyembuh, pada Quran itu ada vitamin, ada mineral, ada zat, ada segala suplemen yang diperlukan untuk memperbaiki hati kita. Semakin banyak kita hidup dengan Quran. Ditanya kepada Syekh Ma'sarawi rahimahullahu ta'ala, antara ulama qura yang masih hidup sekarang ni tuan-tuan, yang baru-baru ni ketika majlis tilawah antarabangsa dia mai ke negara kita, dia menceritakan tentang Quran ini akan memberikan kepada kita ketenangan dan penyembuhan. Ditanya balik kepada dia, Syekh, banyak mana nak baca? Syekh jawab simple dia, sebanyak mana anak hati hang elok. Kalau kita nak jaminan tuan-tuan, hati kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sebanyak-banyaknya Quran kita baca. Hari ni orang duk sebut tak ada baca Quran Ustaz, 24 jam ada. Tak ada Ustaz, bangkit pagi nak siap-siap anak pergi sekolah, saya kita pergi kerja, balik mai petang nak ambil anak-anak cari makan, rumah tangga, malam dah penat dah Ustaz, dah lena. Tak ada Ustaz, semuka pun tak ada. Tuan-tuan, alasan boleh bagi tak? Benda tu benda boleh cipta, tak ada problem ya. Tapi bagaimana kita nak jawab benda tersebut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? So hari ni ubat, kalau tuan-tuan tanya saya, tak lain tak bukan tuan-tuan, Quran. Mulakan dengan bagi masa untuk Quran. Baca tuan-tuan. Hari ni tak lancar, wajib cari guru, wajib cari jalan untuk kita boleh baca. Dah boleh baca, baca sebanyak-banyaknya. Bila dah boleh baca, lancar, dah khatam tuan-tuan, pastikan kita khatam terjemahan bacaan Quran. Baru kita faham, baru kita tahu Quran tu cerita apa, baru boleh jadi panduan masuk dalam hati. Saya yakin di hadapan saya ni semua yang dah beratus kali khatam, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas ni tak larat ulang. Pernah tak kita baca terjemahan? Quran bukan bahasa kita. Kena cari jalan bagaimana kita nak faham Quran. Bila dah boleh baca terjemahan tuan-tuan, barulah Quran itu akan bersinar menyuluh kehidupan kita untuk hidup di atas panduan Allah dan ajaran Nabi SAW. Baru tak sesat tuan. Setan main nak ranjau kau tu, nak ranjau kau ni, nak pusing kau tu, nak putak kau ni, nak kona kau sana, semua kita akan tolak benda tu. Sebab kita dah dapat penghalang dan hadangan yang besar yang dibawa oleh Allah dan Nabi SAW. Tak mau cerita ubat banyak-banyak tuan, saya pening, satu cukup. Dan bila kita dah boleh faham Quran tuan-tuan, ketika itu cinta kita kepada Quran akan wujud. Maka tatkala itu tuan-tuan, tambahlah kekuatan diri kita dengan menghafaz kalam-kalam Allah di dalam dada-dada kita sebanyaknya. Hari ni semua orang hafal Quran. Yang membezakan sikit banyak. Ada yang 30 juzuk, alhamdulillah. Ada yang setengah juzuk, ada surah-surah pilihan, ada yang tertentu dan sebagainya, alhamdulillah. Tambah, suplemen masuk tuan-tuan, vitamin masuk, setan tak duduk lama-lama. Dia tak ada arah, dia tak ada jalan. Yang akhirnya dia akan surrender dengan kita tuan-tuan. Tak kala dia surrender ketika itu tuan-tuan,
kita betul-betul berada di jalan yang diredai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ubat yang perlu kita pegang. Sebab tu tuan-tuan, Quran diangkat sebagai mukjizat besar yang Allah Ta'ala takdirkan ianya dipelihara dan dijaga oleh Allah, akan dikekalkan sampai hari kiamat. Sebab Allah tahu tuan-tuan, Quranlah satu-satunya jalan penyembuhan jiwa kita, jalan menjauhkan diri kita daripada ranjau syaitan, jalan untuk kita balik mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Peganglah dengan Quran, hidup dengan Quran, sayangi Quran, cintai Quran, bersahabatlah dengan Quran. Insya-Allah Quran akan bersama-sama dengan kita, bermula daripada celik mata di barzah sampailah kita akan bersamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi cukup dah. Cukup dah, dia pun senyum comel tuan-tuan. Saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Aslam, satu penjelasan yang begitu terang. Tuan-tuan, ubat lain tak mujarab. Itulah ubat yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala ni, Al-Quran. Bukan takat boleh baca, bukan takat boleh ditilawahkan sebagai satu pertandingan, bukan setakat itu, bahkan dijadikan dia sebagai tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabbur, tidak betul-betul memahami dan juga melaksanakan apa yang dalam Quran tersebut? Maka itulah ubat yang paling mujarab, ubat yang paling ampuh sebagai satu dinding untuk kita tidak jadi seseorang yang boleh menjadi golongan-golongan yang tertipu dan golongan yang menipu. Dua kelompok dalam perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dah masuk pada round yang kedua, dan tuan-tuan, round kedua ni pun dah selesai. Sekarang kita pergi pada round yang ketiga, itulah round khulasah. Round untuk kita tengokkan rumusan terakhir untuk kali ini. Kita bagi rumusan ini tuan-tuan kepada Al-Fadhil Maulana tu, seorang-seorang lah. Maulana seorang yang akan buat khulasah, buat rumusan akhir dan perbincangan kita pada malam ni tentang tajuk jangan duk ranjau ni tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, bila sebut tentang perkataan ini saja tuan-tuan akan teringat, bukan muka tiga orang sebab duduk tiga-tiga orang kaki ranjau, jangan teringat muka kami pula. Tapi tuan-tuan akan ingat bahawa perkataan ini bukan biasa-biasa. Tapi perkataan ini menggambarkan tentang dua kelompok manusia. Satu kelompok yang ditipu, satu kelompok yang tertipu. Kita dalam kelompok yang mana satu? InsyaAllah untuk khulasah terakhir, bagi round yang terakhir tuan-tuan, saya serahkan mikrofon ini kepada Al-Fadhil Maulana Anwar untuk menjelaskan terakhir bagi rumusan akhir, kesimpulan yang dibuat sepanjang perbincangan kita pada malam ini di Masjid Al-Huda ni. Silakan Maulana. Jazakallah khair. Ringkasnya tuan-tuan, perbincangan kita tadi, kita faham ada dua perkara. Satu, tipu, ranjau, apa lagi istilah yang kita nak buat, punca daripada hati. Kedua, kita boleh simpulkan, sebahagian ulama menyatakan musuh manusia ni tiga, iaitu banyak dalam kitab-kitab kita boleh rujuk: nafsu, syaitan dan dunia. Sebahagian ulama tarbiyah memasukkan yang keempat sebagai musuh manusia, iaitu sikap buruk kita sendiri. Kadang orang yang ranjau ni dia dah jadi budaya, dia obses dengan tipu. Cerita dia kena bubuh MSG. Kalau tak ada MSG tu dia tak boleh. Satu hari dia tak tipu, dia serabut. Buat serabut. Tak ada apa ini, modal tak ada. Dulu orang nak kena jumpa orang nak menipu, lani ni nak hantar mesej tipu pada 10,000 orang pun boleh. Tak ya. Dan ada orang silap faham bahawa kita yang Nabi larang tipu ni di mulut, type tak apa. Kena perbetulkan. Dua benda tuan-tuan. Dalam hidup ni kita kena jadi orang yang jujur dan cerdik. Kalau kita jadi orang yang cerdik tapi tak jujur, kita nanti tipu orang. Cerdik tak jujur, kita nanti tipu orang. Penipuan berlaku pada hari ini di mana-mana. Ada orang dia nak bayar duit di satu tempat, jolok-jolok kad, tengok bank kata duit tak ada. Dia kata saya, macam mana tak ada? Duit ada dalam akaun saya.
Tak ada, duit yang tak ada. Telefon sana, telefon sini, sampai ke bank, telefon ke KL, tengok duit dia ni terapung bank kita. Kerana akaun kawan tu macam mana akan masalah, tak masuk ke akaun kawan tu pun tak masuk, dalam akaun dia pun tak ada. Macam-macam magic boleh jadi bila manusia ni cerdik tetapi tidak dibimbing oleh agama, tak ada amanah. Kalau cerdik tak jujur, kita nanti tipu orang. Kalaulah kita ni jujur, tak cerdik, kita nanti kena tipu. Dan kita akan menyebabkan banyak permasalahan dalam hidup ni. Kita kena smart, kena cerdik. Nabi kata la yuldarul mu'min, satu orang mukmin tidak akan dipatuk di lubang yang sama marratain, 2 kali. Maafkan tetapi smart, sekali yang tipu ku. Ni sampai 10 kali kalau duduk kena tipu. Tak apalah, maafkan. Maaf tapi tak cerdik membiarkan diri kita ditipu berterusan. Kita jangan jadi penipu dan jangan duduk dalam situasi sebaliknya. Jangan jadi orang yang ditipu dan jangan menormalisasikan suasana penipuan. Racun yang paling dahsyat pada hari ini yang saya sentuh nombor 1 tadi, serangan dalam bentuk pemikiran. Orang telah mula hari ini meracuni dalam bentuk pemikiran yang mengatakan budaya ranjau meranjau ni biasalah. Hari ini sampai dianggap satu skill. Apa yang ni kira pandai lah, dia boleh tipu orang, kira bagus ya, kira pandai lah. Saya dulu berniaga kecil-kecil dululah kan, berniaga dengan Pak Menakan. Niaga semua belajar cara orang bukan Islam lah, tak mahu sebut bangsa, cara orang bukan Islam lah, sampai boleh cakap cara bahasa Hokkien pun. Ternyata tak mahu sebut lah. Belajar cara niaga sayur ni, nak macam mana nak tipu pun belajar. Masa tu faham, kata ni skill. Sayur kalau nak timbang, kita bagi basah orang nampak fresh, tapi dia berat. Saat lagi dia kering, harga dia punya berat tu akan kurang. Cara nak bubuh barang, lepas tu nak tarik cepat-cepat tangan, semua belajar. Bila tak ada agama, kita jadi penipu. Tapi kalau semata-mata kita jadi amin, jadi orang yang jujur, tak ada pula smart, cerdik, qawi, maka kita nanti kena tipu. Jadi ajak anak-anak kita daripada kecil dan budayakan diri kita nak jadi muslim dan muslimah, saleh dan salihah. Kalau kita tanam dalam jiwa kita ni, aku nak jadi orang yang saleh dan salihah, nak jadi muslim dan muslimah, kita cari sifat muslim dan muslimah. Tatabbuk, aku belum baik, aku bukan orang baik, tapi nak jadi baik. Tadi yang kita bincang tadi kan, hipokrit Ustaz Aslam sebut tadi, saya nak jadi diri saya sendiri. Bukan punca perkataan tu, dia pemikiran yang rosak. Pemikiran tu serangan saraf, perang saraf, pemikiran yang rosak. Kita diserang pada hari ini dengan bentuk tu. Jadi bercita-cita nak jadi orang muslim, nak jadi muslimah, nak jadi saleh, nak jadi salihah. Aku belum baik tapi aku nak jadi orang baik. Kadang orang kita katakan, alah orang masjid bukan semua bagus. Habis kalau macam tu dulu, orang luar masjid bagus. Dah yang duk pergi masjid pun bukan bagus. Dah hang tak pergi masjid bagus ya. Duk semayang semua ingat bagus ya. Jadi maksud dia apa? Tak semayang bagus. Yang ni semua kan, orang ini ada satu lagi bahasa Penang. Dia kata ni semua pemikiran hap sere na peti. Pelingkup punya pemikiran. Yang ni bagi dalca kita punya pemikiran. Serabut, kita belas kali keliru. Guna perkataan munafik. Saya tak mau jadi orang munafik. Saya kalau tak semayang, saya terus terang tak semayang. Apa maksud dia? Apa maksud yang nak terang apa?
Kita pun last sekali, oh betul lah dia jujur dengan diri sendiri. Bukan jujur, cucur. Ujian besar. Nak kita rumuskan pada hari ini, perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki kehidupan kita, hadapi serangan kita. Bercita-citalah jadi seorang Muslim, bercitalah jadi seorang Muslimah. Kita belum baik, kita bukan orang baik, kita nak menjadi orang baik, kita berusaha ke arah menjadi orang baik. Tatabbur, carilah sifat-sifat yang baik, latih dalam diri kita. Tinggalkan kerinduan, dosa boleh tinggal, rindu pada dosa susah nak tinggal. Rindu pada dosa tu perlukan mujahadah. Hari ni kita kalau dah terbiasa dengan tipu, terbiasa dengan ranjau ni, hari ni kita dengar kuliah, dengar forum, semangat. Balik ni kan satu macam dia semangat, dia boleh main. Aku takkan tipu. Tapi esok orang tanya, hang dah mai dah, bangun lambat. Duk mai ni, tengah jalan mana baru masuk tandas. Dia nanti lupa balik. Istiqamah, berterusan. Semoga Allah rezekikan daripada perhimpunan ini manfaat daripada tajuk perbincangan kita, jangan duk ranjau. Orang ranjau akan berterusan ada. Kita jangan masuk dalam golongan tu. Kita jangan jadi orang kaki ranjau. Kita jangan jadi orang yang diranjau. Dan jangan benarkan wujud suasana ranjau meranjau. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang jujur, mempunyai dua sifat, al-qawi amin. Orang yang cerdik, orang yang smart, dan orang yang amanah, orang yang jujur. Kalau tak ada salah satu sifat ni, kita akan bertemu problem dalam hidup ni. Semoga Allah rezekikan kepada kita, insya-Allah. Terima kasih Maulana. Saya nak bagi juga kat seorang lagi. Ustaz Aslam, tolong bagi Ustaz Aslam lastnya lipat gulung mau siap. Ustaz Aslam, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, sempena malam merdeka, malam ulang tahun pembebasan negara kita daripada penjajahan asing, maka hari ini juga kita nak declare pada diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada makhluk asing yang menjauhkan kita daripada agama, daripada makhluk yang sentiasa menyesatkan kita, daripada makhluk yang akan mengancam kehidupan kita secara abadi di sana. Kita takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku kita tak mampu nak menerima azab Allah, tapi perbuatan kita seolah-olah kita nak terjun dalam neraka Allah. Kita cerita tentang indahnya syurga, teringinnya kita nak masuk syurga, kalau boleh nak pergi ke Firdausi, nak bersama dengan junjungan Nabi SAW. Namun langkah kita tak sama seperti mana langkah orang nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, carilah jalan, muhasabahlah, buatlah apa yang perlu kita buat tuan-tuan, sementara kita masih bernyawa dan mampu hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Habis-habis tak ada tuan-tuan. Peganglah ayat 281 surah Al-Baqarah tuan-tuan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada hari kamu akan dipulangkan kepada Allah. Tuan-tuan, takutlah ketika kita akan dimatikan. Kita akan dibawa untuk diadili di hadapan Allah. Kalau sampai sekarang kita duk kalah dengan syaitan, kita duk termakan ranjau dia, kita duk tersalah dengan hasutan dia, lama mana tuan-tuan? Sampai bila tuan-tuan? Kita takkan merdeka tuan-tuan. Untuk negara kita, pembebasan daripada penjajahan diangkat sebagai hari merdeka. Untuk individu, kita hanya akan diiktiraf hamba yang merdeka bila Allah Ta'ala masukkan kita. Dua ayat terakhir surah Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hari ini kita kena jadi hamba Allah, hamba yang mendapat pengiktirafan Allah, nama kita disebut oleh Allah. Syaitan takkan biar kita sewenang-wenang untuk mendapatkan gelaran tersebut, mendapat tempat tersebut. Cari jalan, lawan. Tuan-tuan, Maulana sebut rindu nak buat maksiat kepada orang yang pernah buat maksiat, hak tu benda menyakitkan tuan-tuan. Betul tuan, orang yang buat maksiat dia boleh tinggal,
tapi tiba-tiba dia akan mai kerinduan, dia akan mai keinginan nak buat, dia akan terfikir. Tu semua syaitan. Dia datangkan bayangan, dia datangkan keinginan. Lawan tuan-tuan. Sekali ni je kita lawan untuk kita nak mendapatkan wadkhuli jannati, kedudukan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan yang hakiki dan abadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan jadikan kita semua yang berada di dalam rumah Allah ini tuan-tuan, mereka diberikan kemerdekaan daripada neraka Allah. Kita semua akan dimasukkan ke dalam firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pelihara hati-hati kita daripada gangguan syaitan, daripada ranjau syaitan dan juga bisikan nafsu yang sentiasa menggoda ke arah kejahatan. Allah Taala letakkan kita di atas jalan yang lurus, yang mana jalan inilah jalan yang akan memimpin kita untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada Ustaz Yusuf. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aslam. Alhamdulillah kita dah pun masuk kepada yang terakhir. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita yang telah pun membentangkan satu huraian yang begitu menggerunkan hati kita insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati tuan-tuan kedua-dua ahli panel ini. Dan tuan-tuan sekalian, kita dah masuk pukul 9.30 lebih dah. InsyaAllah kita rasanya cukup takat ni pada malam ini untuk program Jangan Dok Ranjau ni. Tuan-tuan jangan ranjau kami dan kami pun tak ranjau tuan-tuan malam ni. Semuanya benar-benar berlaku. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada lain masa. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Huda atas satu perancangan program yang begitu baik. Moga-moga pada malam ini merupakan satu titik tolak untuk kita faham bahawa kita tidak boleh menipu orang dan kita tidak boleh ditipu. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya mohon beri kemaafan tuan-tuan. Moga-moga pertemuan ini diberkati oleh Allah dan diberikan keampunan olehnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.